tidak haram atas orang yang berpuasa. Waktu yang dibolehkan makan dan minum. Artinya untuk sahur. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis dalam masalah 59 itu di sisi ahli ilmu, bahawasanya tidak haram atas orang yang puasa itu makan dan minum pada malam hari. Kalau malam hari ini artinya daripada maghrib sampai subuh. Jadi tidak haram atas orang yang puasa itu makan dan minum pada malam hari, daripada subuh hingga daripada maghrib hingga subuh, hingga jadilah fajar yang cahayanya merah itu melintang, yakni boleh makan sampai terbit fajar shadiq. Jadi fajar ini ada terbagi kepada dua, ada fajar kadzib dan fajar shadiq. Jadi fajar kadzib ini adalah cahaya yang timbul awal-awal sebelum timbulnya fajar shadiq ataupun cahaya fajar shadiq. Ada perbezaan di antara cahaya fajar kadzib dengan fajar shadiq ini. Fajar kadzib cahayanya melintang menuju ke tengah-tengah langit. Dia kalau ada buminya itu bulat, dia punya cahaya itu nampak melintang naik ke langit. Itu namanya fajar kadzib. Kemudian fajar shadiq ini adalah yang nampak, contohnya ini bumi, dan ada cahaya putih di ciring-ciring itu yang bersambung dengan ufuk ataupun kaki langit, itu dipanggil fajar shadiq. Jadi ketika fajar kadzib timbul, belum lagi dilarang untuk makan dan minum ataupun sahur. Ketika terbit fajar shadiq, barutah di sana tu indah lagi boleh makan. Maka apabila sudah terbit fajar shadiq, haram makan minum apa-apapun. Jadi apa yang sudah masuk dalam mulut, timbul ataupun terbit dia fajar shadiq, dia hendaklah keluarkan makanan yang dimakannya. Tidak boleh lagi ditelannya, walaupun sedikit. Adapun masa terbit fajar kadzib, ini fajar yang timbul terbit awal daripada fajar shadiq, yaitu cahaya yang naik terus memanjang ke atas, kemudian beriring dengan cahaya gelap. Maka pada masa ini tiada mengapa makan minum apa-apa. Jadi masa dulu melihat ataupun cara masuknya sudah waktu subuh itu bukannya dari segi jam. Orang melihat dari segi cahaya dari fajar shadiq ataupun dari fajar shadiq ataupun melihat cahaya yang bersambung dengan kaki langit. Masalah 61, makan sahur dahulu daripada fajar shadiq, apa hukumnya? Sebelum fajar shadiq dia makan sahur, apa hukumnya? Kata pengarang, ya saudaraku, satu lagi hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi menunjukkan makan sahur itu ialah dahulu daripada fajar shadiq, ataupun sebelum fajar shadiq itu boleh makan sahur. Yaitu katanya daripada Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilal walal fajrul mustatil walakinil fajrul mustatir. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada tegahan bagi kamu daripada makan sahur oleh azan Bilal. Ini ada kisah. Dulu semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada azan yang pertama dan ada azan yang kedua.
sama yang terjadi masa ini di Makkah sama Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang pertama. Rupanya belum lagi masuk waktu subuh. Jadi samalah masa yang diikuti macam zaman dulu. Sayyidina Bilal azan sebelum subuh. Jadi kata Rasulullah, tiada tegahan untuk kamu makan sahur oleh azan Bilal. Nama sahabat itu namanya Bilal. Kerana azan Bilal itu di dalam masa malam lagi, artinya masih malam, belum lagi terbit fajar shadiq. Dan begitu juga tidak ditegah makan sahur sekalian kamu oleh fajar yang naik terus panjang ke atas, artinya fajar kadzib. Kerana ia fajar kadzib, yaitu cahaya yang nampak terbit terus ke tengah langit dan tidak berserak cahayanya di tepi langit. Artinya semasa fajar kadzib sudah terbit, tidak ada larangan untuk masih makan. Boleh ia menyambung makannya. Bahkan di sana sunat kerana ia mengakhirkan ia punya sahur. Maka pada masa itu sudah turun Bilal. Sayyidina Bilal daripada azan itu sudah turun. Dan naik pula azan subuh Ibnu Maktum Al-A'ma. Selepas itu baru ada lagi seorang yang bernama Ibnu Maktum Al-A'ma, seorang sahabat yang buta. Tidak lagi ada penglihatan. Jadi ini ada kisahnya. Abu Maktum Al-A'ma ini adalah antara ada kisahnya turun surah Abasa wa Tawalla. Itu ada panjang lagi dia punya ceritanya. Tapi itu surah itu adalah sebagai teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kerana membiarkan Ibnu Maktum yang benar-benar mau tahu ilmu ketika itu. Sedangkan Rasulullah ketika itu sibuk berdakwah kepada pemimpin Quraisy. Lalu Rasulullah membiarkan sahabat yang bernama Ibnu Maktum ini lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ke-62 yang terakhir sekali untuk hari ini, makan sahur itu bagaimana hukumnya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Al-Muhazzab, telah muafakat ashab kita mazhab Syafi'i dan lain daripada mereka itu daripada ulama bahawasanya makan sahur itu hukumnya sunat. Jadi semua sepakat hukumnya adalah sunat dan mengakhirkannya itu lebih afdal. Dan bermula dalil yang demikian itu semuanya ialah beberapa hadis yang sahih, dan kerana bahawasanya padanya itu menolong atas puasanya. Kerana sahur akhirat itu dia menolong dalam puasanya. Kalau terlalu awal pukul 12 contohnya ya sahur, ataupun tengah malam pukul 10 sahurnya, besok itu boleh jadi lapar. Sebab itu ini menolong. Dan bermula dari yang demikian itu semuanya, kata Imam Nawawi telah berkata ashab kita mazhab Syafi'i, dan hanya saja disunatkan takhir makan sahur itu selama ia yakin masih ada atau masih kekal malam, artinya belum lagi masuk subuh. Selama ia yakin kekal kesunahan, ia mengakhirkan sahur. Maka manakala hasil terjadi syak padanya, maka yang afdalnya ia meninggalkan bersahur. Kalau ia syak ada bezanya. Sunnahnya itu adalah tertakluk kepada ia yakin ataupun tidak. Kalau masa ni memang sanang, dilihat dilihat TV ataupun radio ataupun jam sanang sudah, banyak panduan. Jadi kalau dulu ia syak
Ataupun boleh jadi masa ni tidak ada TV-nya, tidak ada radionya, tidak ada jam. Dia tinggal arah satu tempat yang memang nada tiga-tiga itu. Contohnya, dia menyewakah, menginapkah, dan sebagainya. Kalau ia ragu-ragu, ia mengakhirkan tidak lagi sunnah hukumnya. Tapi kalau ia rasa, oh kalau cuma dia ni, kalau dia dunia, cahayanya, ini masih fajar kazib ni katanya. Ia yakin, maka di sana masih ada sunnahan mengakhirkan sahur. Dan sesungguhnya telah dinaskan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um atas bahawasanya apabila syak atau ragu-ragu seseorang pada kekal malam dan ia indah makan sahur, nescaya sunnah baginya meninggalkan sahur. Sunnah sepulang meninggalkan sahur kalau ia ragu-ragu masih keindah dari malam maninya. Sunnah dia pulang. Maka jika makan sahur juga di dalam syaknya, kalau ia masih dia makan sahur ketika ia syak itu masih ada malam, nescaya masih sah puasanya karena pada asalnya kekal malam. Ia masih ragu-ragu tapi makan saja. Masih sah memang pada asalnya masih malam. Tapi kalau ternyata selepas itu ia tahu ia makan itu rupanya selepas subuh, artinya tidak sah ia punya puasa, batal ia punya puasa. Tapi selagi belum ada bukti yang menunjukkan ia tu sahur selepas waktu subuh, walaupun ia ragu-ragu, masih dikira sah ia punya puasa. Jadi itulah yang dapat dikongsikan pada subuh hari ini sebagai ilmu atau persiapan kita ni untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi kalau sekiranya ada contohnya sehari dua tinggal sama kawan, ataupun sama ahli keluarga, ataupun jiran, di rumah ada tiang azan sebelum subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas bangunnya marah ya, aduh dah sampat ni katanya, dah sampat sahur ya, aku azan saja, mengacaui katanya, mengacau orang tidur ya. Jadi kalau kita ni sudah tahu, bukannya kita ni jangan kita ni marah. Itu adalah sunnah untuk membangunkan orang, sebagaimana yang dilakukan oleh azan Bilal yang pertama itu masih boleh makan. Tapi jangan kalau maghrib, kalau ada yang azan sebelum maghrib itu kalau kan marah, kita makan sudah marah, itu okey sikit, main-main aja. Termakan tu pulang punya, siapa menanggung ni? Jadi kalau termakan sebelum maghrib itu di sana batal dia punya puasa. Kalau sekiranya dia termakan belum lagi batal. Tapi kalau katanya cuma ni masuk ke sudah waktunya, masuk sudah ni dia makan, tahu-tahu baru masuk waktu, di sana bertah batal. Jadi kalau dia termakan disebabkan oleh kawannya yang menyaya itu, di sana belum lagi batal. Asalkan terlupa, tidak sengaja, belum lagi batal. Itu saja yang dapat dikongsikan, semoga bermanfaat. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kurang adalah daripada hamba sendiri. Dan ditutup dengan tasbih kafarah majlis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.